Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, sekali lagi kita bertemu dalam luangan Debaran PRU ke-13. Hari ini saya ingin menyentuh satu perkara yang saya rasa yang ditunggu-tunggu oleh tuan-tuan dan puan-puan, siapa sahaja rakyat Malaysia di mana juga mereka berada sedang menunggu-nunggu dan berbagai-bagai spekulasi dibuat, iaitu tentang tarikh pilihan raya umum ke-13 ini. Perdana Menteri telah membuat satu kenyataan rasmi mengenai pembubaran Parlimen, bahawa Parlimen Malaysia telah dibubarkan sejak 11.30 pagi tadi. Jadi saya diberitahu bahawa beberapa negeri, misalnya negeri Melaka, sudah pun membubarkan Dewan Undangan Negeri, diikuti oleh beberapa negeri termasuk 4 negeri Pakatan Rakyat yang mereka sudah berbincang 2-3 hari yang lalu. Hasil perbincangan itu menyebutkan bahawa secara kolektif mereka juga akan membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing dan bersetuju supaya mengikuti pilihan raya sebagaimana pembubaran Parlimen itu. Para penonton dan hadirin sekalian, apa arti pembubaran Parlimen? Pembubaran Parlimen ialah menandakan datangnya satu episod baru dalam pentadbiran pengurusan sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Bila Parlimen dibubarkan, pilihan raya akan diadakan. Bila pilihan raya akan diadakan, sudah tentu ada parti yang menang dan ada parti yang kalah. Parti yang menang sekurang-kurangnya mendapat simple majority mudah, akan mentadbir. Kalau misalnya di peringkat persekutuan menang banyak kursi Parlimen, mereka akan mentadbir Putrajaya. Kalau di negeri-negeri, sebagaimana Pakatan telah memenangi 4 negeri yang asalnya 5, kemudian entah bagaimana Perak tidak dapat berdampingan bersama-sama dengan 4 negeri yang lain, Pakatan Rakyat telah pun di peringkat awalnya berjaya menawan 4 buah negeri, sebagaimana 5 buah negeri sebagaimana yang kita tahu asalnya Perak, termasuklah negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan. Jadi bila Parlimen dibubar, Dewan Undangan Negeri bubar, maka berlakulah pilihan raya. Suruhanjaya pilihan raya selepas itu akan mengadakan perbincangan dan akan memutuskan, pertama sekali akan memutuskan tarikh penamaan calon. Penamaan calon berarti siapa sahaja yang ingin bertanding dalam pilihan raya mesti melalui proses penamaan calon. Mewakili parti, sama ada parti kerajaan, sama ada parti pembangkang, sama ada mereka bertanding atas dasar bertanding sebagai calon-calon bebas. Mereka dikendaki hadir mendaftarkan diri untuk menjadi calon-calon pilihan raya mengikut parti-parti masing-masing. Okey, setelah itu mereka akan diumumkan secara resmi oleh pegawai yang bertanggungjawab bahawa si anu daripada parti ini telah bertanding, telah didapati layak bertanding. Si anu daripada parti ini pula layak bertanding. Si anu dan si anu daripada parti ini juga layak bertanding. Maka berlakulah pertandingan 2 penjuru, pertandingan 3 penjuru dan sebagainya. Bergantung kepada berapa ramai calon-calon pilihan raya yang telah secara rasmi diumumkan merekalah yang akan bertanding. Dengan sendirinya dalam kertas-kertas undi nanti ada nama mereka dan ada lambang-lambang mewakili parti-parti bagi bebas, calon-calon bebas. Lambang-lambang itu mereka akan pilih daripada lambang-lambang yang terkhusus yang telah disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Habis. Selepas itu, SPR juga akan menentukan tarikh pembuangan undi. Yang ini saya tak tahu bila tarikh penamaan calon yang akan diumumkan, hanya beberapa hari saja lagi, mungkin besok, mungkin lusa, oleh SPR. Kemudian akan diumumkan juga tarikh orang-orang rakyat Malaysia, pengundi-pengundi akan keluar mengundi bagi menentukan kerajaan parti yang mana yang akan menguasai majoriti kursi-kursi di Parlimen, majoriti kursi-kursi di Dewan Undangan Negeri untuk masing-masing membentuk kerajaan masing-masing. Nombor 3 yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan, apa artinya kepada kita? Artinya kepada kita ialah sebagai sistem demokrasi bahawa kerajaan yang dipilih oleh rakyat ini adalah kerajaan yang secara sah akan mentadbir Malaysia, akan mentadbir negeri-negeri di Malaysia buat 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang. Jadi bila 5 tahun yang akan datang, mereka sudah mentadbir negara ini, bagus atau tak bagus, rakyat akan menjadi saksi, rakyat akan menjadi pengadil utama
maka sudah tentulah 5 tahun akan datang dibubarkan pula parlimen, diadakan pula pilihan raya yang ke-14. Daripada situ nanti kita akan tahu macam mana performance prestasi mana-mana parti politik bila mereka diberikan amanah untuk mengurus Malaysia dan mengurus negeri-negeri di Malaysia oleh parlimen dan oleh Dewan Undangan Negeri. Yang keempat, para penonton yang hormat sekalian, ya, artinya sekarang ini kalau kita lihat sekarang ni saya yakin sekarang ni kebanyakan parti politik hanya beberapa kawasan saja yang telah diumumkan. Orang ni bertanding sini, orang ni bertanding sini. Misalnya, Lim Kit Siang sebagai penasihat kepada DAP telah menyatakan bahawa akan bertanding di Gelang Patah di negeri Johor. Berpindah daripada Ipoh Timur ke kawasan Gelang Patah di negeri Johor. Dan kita dah tahu 2 hari yang lepas, Presiden PAS Ustaz Hadi Awang telah membuatkan 3 pengumuman di mana Ketua Pemuda Ustaz Nasruddin Tantawi akan bertanding di Temerloh, kemudian tu Brigadier General, Major General Najmi, bekas Ketua Kagat dalam Angkatan Tentera Malaysia akan bertanding di Baling, dan seorang lagi tak salah saya Fahmi saya lupa namanya, Fahmi akan bertanding di kawasan Titiwangsa, kawasan Titiwangsa. Jadi itu sudah pengumuman sudah dibuat. Maknanya tetapi kebanyakanlah yang lain belum dibuat pengumuman. Dan saya yakin sebahagiannya namanya sudah tersenarai, hanya pemuktamadan itu belum dibuat oleh mana-mana pimpinan parti politik, termasuk kerajaan dan juga Pakatan Rakyat dan juga mana-mana calon bebas. Belum lagi muncul untuk menamakan, untuk menyenaraikan nama-nama yang akan bertanding. Apakah jadi sekarang ni? Yang akan jadi sekarang ini kepada misalnya UMNO, saya ambil UMNO, iaitu daripada segi Badan Perhubungan Negeri. Badan Perhubungan Negeri, pengurusinya siapa? Misalnya Selangor ni pengurusinya ialah Perdana Menteri sendiri. Sementara negeri-negeri yang lain kebanyakan pengurusinya adalah menteri besar. Saya yakin sekarang ni, siapa juga yang telah dinamakan sebagai bakal-bakal calon, senarainya yang dihantar kepada pejabat Perdana Menteri misalnya, ada 3 nama misalnya, nombor 1, nombor 2, nombor 3, rankingnya di mana, orang-orang ini sekarang sedang resah gelisah, penyokong-penyokong sedang resah gelisah, penyokong-penyokong kata calon kita ni naik tak naik namanya. Calon sendiri berdebar-debar sekarang ini sama ada nama mereka naik atau tidak naik. Jadi bersusun-susunlah. Yang gunakan orang itu, yang gunakan orang ini, yang lobby itu, yang lobby ini. Yang ini merupakan kenyataan yang tidak boleh dinafikan mana-mana ahli politik. Okey, kebanyakannya akan mengatakan juga negeri-negeri calon-calon yang senarai rasmi akan diumumkan bila penamaan calon nanti dibuat. Okey. Dalam hal itu, tuan-tuan dan puan-puan, dikatakan bahawa jika waktu pengumuman itu begitu lewat, sukar bagi calon-calon, terutamanya muka-muka baru yang tidak pernah bertanding dalam pilihan raya yang lepas, tak pernah pegang Dewan Undangan Negeri, tak pernah duduk dalam parlimen, yang rakyat pun kurang mengetahui tentang mereka, latar belakang mereka, kebolehan mereka, kemampuan mereka, agak sukar. Kerana masa yang saya rasalah, masa berkempen kemungkinannya hanya dalam tempoh antara 10 ke 14 hari begitu. Jadi dalam 10-14 hari baru nak diperkenalkan. Kadang-kadang dia punya poster-poster pun lambat keluar dan sebagainya. Kadang-kadang persiapan pun tidak begitu rapi. Dalam pada itu kadang-kadang ada juga sabotaj daripada kumpulan yang nama-nama mereka tidak timbul atau calon-calon mereka tidak timbul ataupun orang yang diharap-harapkan terpilih tidak terpilih. Mungkin ini juga akan mengupakan perkara-perkara. Tapi bagi UMNO yang saya beritahu, amaran-amaran telah diberikan kepada siapa saja yang sabotaj, mereka ini akan menerima tindakan disiplin yang sangat keras daripada pimpinan parti. Saya yakin juga PKR pun begitu, PAS pun begitu, DAP pun begitu, kecuali bebaslah. Bebas ni tidak ada tandingannya, bebas ni tidak ada lawannya dan sebagainya, mungkin lebih mudah lagi. Dalam penamaan calon, mereka datang beberapa orang, terus duduk di meja, terus isi borang dan sebagainya, dan akhirnya pegawai pengurus pilihan raya akan menamakan bahawa mereka calon bebas sebagai salah seorang calon yang akan bertanding dalam PRU ke-13. Yang kelima tuan-tuan dan puan-puan, apa juga implikasinya? Bila implikasi kepada pembubaran parlimen ini, maka akan berlaku sekarang ini. Tempoh sekarang ini belum lagi dikatakan sampai tempoh berkempen secara rasmi.
Tapi bagi kebanyakan ahli politik, kebanyakan parti-parti politik yang kita tahu, mereka telah berkempen sejak 2008 lagi. Apalagi pilihan raya umum ke-13 ini, tarikhnya sudah tertangguh. Patutnya mungkin tahun lepas tak dapat diadakan, 6 bulan yang lalu tak dapat diadakan, beberapa hari yang lalu pun tidak dapat diadakan. Sekarang ini, hari ini, pagi ini, 11.30 pagi, Perdana Menteri telah mengumumkan tentang pembubaran Parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, akhirnya saya ingin menyebutkan bahawa adakah parti-parti politik sudah bersedia sebenarnya untuk menyambut perisytiharan bahawa Parlimen telah dibubarkan? Well, ini bergantung. Tapi dalam kenyataan akhbar kita katakan, ya kami sudah bersedia, ya kami sudah bersedia, ya kami sudah bersedia. Sebenarnya pengalaman saya memasuki 3 kali pilihan raya itu hanya mungkin kata-kata semangat saja. Banyak yang tak sedia lagi tuan-tuan. Di akar umbi tak sedia lagi, di dun-dun tak sedia lagi, di parlimen-parlimen tidak sedia lagi, tempahan-tempahan kepada berbagai-bagai keperluan dalam bahan-bahan pilihan raya tak sedia lagi, pekerja-pekerja parti tidak bersedia lagi, berbagai-bagai layannya. Kemudian tu logistik tidak bersedia lagi, tetapi untuk menenangkan keadaan, ya, kami sudah bersedia. Tapi apapun para penonton yang dihormati sekalian, Parlimen sudah dibubarkan, Dewan Negeri sudah ada yang dibubarkan dan akan dibubarkan selewat-lewatnya besok atau lusa akan dibubarkan. Maknanya sekarang ini mereka akan memulakan tendangan bola sepak. Kalau dikatakan pertandingan bola sepak, yang hantar bola kepada sayap kiri, akan membawa bola sampai ke pintu gol, tendang balik, dilobnya bola itu dan sebagainya. Skorer akan skor. Tengoklah macam mana keputusan yang akan datang ni. Berapa kerajaan punya skor yang kita dapat, berapa pembangkang dapat, berapa parti-parti bebas akan dapat, calon-calon bebas akan dapat dan sebagainya. Semuanya akan ditentukan pada malam di mana keputusan pilihan raya akan diumumkan. Jadi untuk itu para penonton dan mata sekalian, bersama-samalah kita menunggu satu era baru, satu period baru, satu kata orang perenggan baru dalam kita bernegara, dalam kita membentuk negara kita. Dah masuk pilihan raya yang ke-13 ini, kita merasakan insya-Allah bahawa kita harapkan Malaysia terus menjadi negara yang maju, aman, damai, dan pembubaran Parlimen untuk memulakan pilihan raya umum yang ke-13 ini diharapkan juga menjadi satu mercu tanda, batu tanda bahawa Malaysia sudah mature, Malaysia sudah matang, Malaysia sudah dewasa dalam arena politik, sistem demokrasi untuk menyambut datangnya pilihan raya umum yang ke-13. Cukup setakat itu, para penonton dan hadirin sekalian, harap para penonton dapat terus mengikuti IMR TV Network ini supaya kita dapat berikan butiran-butiran terperinci, ulasan-ulasan yang menarik daripada pakar-pakar, daripada pengulas-pengulas politik, daripada pakar-pakar yang pakar dalam bidang untuk mengulas beberapa isu-isu yang berkaitan dengan PRU ke-13. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, terus bersama dengan IMR TV Network. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat mengikuti pilihan raya umum kali ini bersama dengan channel-channel yang lain termasuk imrnetwork.my untuk kita mengikuti insya-Allah butiran-butiran terkini mengenai PRU yang ke-13. Cukup setakat itu, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.